pada ranking ke-97 dunia. Dimulakan oleh pengadil Bahrain dengan Malaysia seperti biasa. Pakaian tradisi kita kuning untuk menyerang daripada sebelah kiri ke kanan kubu lawan. Semua pemain kena memainkan peranan mereka. Semua pemain di atas padang ini perlu sedar bahawa ini adalah tugasan untuk bersama dengan pasukan negara bagi memastikan kita mencapai target 12 mata yang dikehendaki, yang disebut-sebut oleh ketua jurulatih kita. Free kick untuk pasukan negara di atas permukaan padang yang pasti akan menjadi tumpuan semua, dengan hasrat untuk melihat corak permainan bola sepak terbaik yang bakal dipamerkan oleh kedua-dua pasukan ini. Satu hantaran jauh untuk melihat Corbin Ong melakukan larian overlap. Dan sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Malaysia daripada sebelah kanan, yang memaksa Christian Brausman melakukan tolakan keluar apabila beliau diasak oleh pemain yang bertubuh kecil, iaitu Faisal Halim. Cools, Dominic Tan, Syarul Saad, Wilkin semuanya naik masuk ke dalam kawasan penalti. Pasti ada tolak-menolak yang berlaku. Pasti akan ada tindakan-tindakan yang tidak akan disenangi oleh pengadil. Tokatayev, penjaga gol berusia 23 tahun, caps yang ke-13-nya untuk peranan pada malam ini. Dari Faisal Halim, satu tendangan rendah yang berjaya dikeluarkan oleh Batrakanov. Cools, Wilkins, lock sebenarnya terjatuh sedikit. Davis, permainan 1-2 cuba dipamerkan bersama-sama dengan Brandon Gunn. Seperti yang semua mahukan, asakan awal, pressing terus dilakukan daripada setiap sudut, membabitkan kesemua pemain daripada kesemua posisi. Yang biasa kita lihat Davis akan berada di belakang Arif Aiman. Arif Aiman menjadi terbanyak di bawah kendalian Kim Panggon. Matt Davis ke belakang Dominic Tan. Taran yang mudah dikeluarkan oleh barisan pertahanan. Belum 3 minit tetapi sudah dapat terlihat beberapa kopekan permukaan padang ini. So ini 3 minit yang pertama nampak agak impresif dengan kawalan bola yang ditunjukkan oleh anak-anak buah Kim Panggon. Ya, setuju. Kita mempunyai satu permulaan yang begitu positif. Kita perlu menunjukkan konsistensi sepanjang perlawanan. Arif Aiman untuk melakukan kelecekan, tak lepas. Tapi kita dapat lihat kepada kedudukan Dominic Tan yang mengasak. Ini adalah Ali Mardon Shukrov, striker mereka. Wilkin tertumpu di sebelah kanan permainan ketika ini. Serangan yang dilancarkan oleh pasukan negara. Ramai di bahagian tengah ketika ini. Adolkmanov jaya dicuri. Brandon Gunn tolakkan ke tengah. Arif Aiman mencari ruang untuk dirinya sendiri, dibawa ke sebelah tepi. Dua pemain menanti di tengah. Bantuan diberikan oleh Brandon Gunn, tapi hantaran tak sampai. Slow sikit aja. Davis mengejar Ali Kulov. Yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Kyrgyzstan pula ketika ini. Kapan mudah untuk Shihan. Seolah-olah Kyrgyzstan sekarang ini
Mereka cuba untuk melihat corak permainan pasukan Malaysia terlebih dahulu sebelum mereka melakukan sebarang gerakan berbahaya ni. Ya, dalam 3-4 minit yang pertama tersebut, mereka mempunyai hampir kesemua pemain dalam kawasan mereka sendiri. Davis yang berada di tengah terus membuat hantaran ke hadapan pintu gol. Sama ada Darren Lock ataupun Christian Brausman. Cross seperti itu yang kita mahukan, lebih kerap, tapi kalau boleh laju sikit ni. Ya, hantaran bagi saya cukup-cukup sempurna, tapi mungkin kerana Darren Lock sedikit di belakang, tak cukup pantas untuk membaca apa yang Matthew Davis ingin lakukan. So Malaysia untuk sepakan penjuru yang kedua dalam perlawanan ketika ini dengan Arif Aiman yang akan mengambil sepakan ini. Tandukan, itu dia gol. Siapa lagi kalau bukan Dion Kools. Hantaran yang dilakukan oleh Arif Aiman sempurna. Kools lebih dahulu melompat naik. Centre back Buriram United itu untuk gol yang ketiga dalam 20 penampilan. What a goal, what a start untuk Malaysia. Ya, sangat-sangat penting untuk Malaysia mendapatkan gol awal di sini. Dan selepas hantaran daripada sebelah kiri yang tidak menjadi daripada Faizal Halim, kini daripada Arif Aiman cukup-cukup sempurna. Dan timing larian, timing lompatan daripada Dion Kools, kesemuanya sempurna. Dan juga tandukan tersebut yang jauh daripada penjaga gol, cukup di hujung gol tersebut. Dan tak ada peluang untuk penjaga gol yang melakukan yang terbaik dengan reaksi yang pantas, tetapi bola lebih pantas. Doesn't matter siapa pun yang skor, itu yang kita mahukan. Dan dia telah berjaya menyempurnakan tugasan ini untuk naik membantu barisan hadapan. Sepatutnya orang kata dia kapten, pun pada saya doesn't matter, sebab dia telah berjaya untuk menjalankan tugasannya dengan cukup sempurna. Dia sekali lagi dapat menjadikan gol kesemuanya di Stadium Nasional Bukit Jalil ini ketika menentang Bangladesh, ketika menentang India, dan kali ini menentang Kyrgyzstan Republic. Thank you Dion. Satu permulaan yang baik. Dan Malaysia terus melakukan serangan. Tidak ada free kick kali ini untuk Darren Lock. Dikala Kyrgyzstan pada saya belum settle down, Arif Aiman berjaya mencuri. Peluang untuk Malaysia lagi. Tolakan pendek tapi tak sampai. Mendapatkan siapa saja dalam box. Tandukan yang tidak tepat dari Paulo Josue. Arif Aiman untuk Malaysia. Gol. Yes. 3-2. Ingat, comeback is real. Walaupun itu adalah gol sendiri. Arif Aiman memberanikan dirinya masuk dalam box. Ada tampanan untuk menewaskan Erzan Tokotaev. 20 minit berbaki perlawanan di Stadium Nasional Bukit Jalil ketika ini. Ayo guys, come on guys. Jangan hampakan harapan kami semua. Ya, Arif di sini sangat-sangat bijak. Dia menunggu masa yang paling sesuai untuk melepaskan diri daripada pertahanan, dan kemudian di sini dia lihat kedudukan penjaga gol. Kedudukan penjaga gol seperti anda katakan, banyak kali dia sudah membaca kedudukan di luar kawasannya, dan di sini satu kesilapan dilakukan. Yang pertama daripada penjaga gol sudah pasti, tetapi yang kedua tak banyak yang Christian boleh lakukan untuk mengeluarkan bola. Kedudukan badannya sudah salah ketika bola sampai. Brausman menjadikan gol sendiri. Kita dapat lihat bagaimana tampanan yang tidak dapat dia elakkan untuk dia membuat clearance. Panggon di sebelah tepi padang untuk kembali bersemangat. Ya, kerana setiap penjaga gol yang masuk dengan kedudukan 2-3 ketika ini. Betul.
Faizal Halim. Untuk Arif Aiman sekali lagi. Corner kick kepada pasukan Malaysia. Sentuhan terakhir adalah dari Ali Mardon Chukrov. Kalau sebelum ini kita lihat permainan pasukan negara agak perlahan, temponya terlalu slow. 15 minit yang terakhir guys, all out lah. Dion Kul sekali lagi. Kita mahukan bangkit, Harimau bangkit. Selagi game belum habis, selagi itulah kita teruskan usaha kita. Dion Kul 2 gol, 2 tandukan menerusi sepakan penjuru Arif Aiman. Ya, hampir identical dengan gol yang pertama kita lakukan daripada Arif. Fizikal mereka lebih baik daripada kita, tetapi kita punya timing dengan kesempurnaan daripada hantaran tersebut memang jauh lebih baik. Kita sering melihat dalam liga-liga antarabangsa bagaimana centre back naik ke atas untuk melakukan tandukan dan juga percubaan dalam situasi set piece. Dan di depan mata kita sendiri, kita melihat bagaimana Dion Kul menggunakan pengalaman dan juga ketinggiannya. Dan satu lagi peluang. Seperti anda katakan, ini waktu yang terbaik untuk menguji Gutman Kadiberkov. Dan dia jelas tugasan pertamanya adalah mengutip bola daripada pintu golnya. 3-3 di Stadium Nasional Bukit Jalil ketika ini. Lima minit selepas jaringan sendiri yang dilakukan oleh Christian Brosman. Dan free kick untuk pasukan Kyrgyzstan pula. Dan sedikit lewat daripada Hendrik di sini. Tapi ya, ketika ini kita boleh nampak karakter pemain yang baru dimasukkan ataupun yang berada di atas padang sepanjang perlawanan, karakter mereka. Harap teruskan rentak menyerang, jangan perlahankan game. Itu pesanan daripada peminat-peminat, penyokong-penyokong Arena Harimau Melaya. Satu hantaran jauh ke Fabos yang kita sangkakan bahawa ada pintasan daripada Shihan, tetapi dia membenarkan Brosman untuk melakukan tandukan. Ya, ini memang bola Shihan. Dia perlu yakin, perlu membantu pertahanannya. Bola yang dilambungkan yang agak tinggi, selesa untuk seorang penjaga gol. Saya tidak menafikan yang comeback is real. Mana-mana kita telah banyak lihat. Tetapi tolonglah jangan melakukan kesilapan-kesilapan. Lawan mendapat peluang dan juga menghasilkan jaringan yang boleh mematahkan semangat dan juga perasaan jutaan peminat-peminat yang sedang menyaksikan perlawanan ini. Tak kira di mana, skrin gergasi kah, di rumah kah, di kaca TV anda kah, yang kita mahukan dalam perlawanan dalam 10 minit yang terakhir ini, karakter sebenar daripada pemain-pemain Harimau Melaya dipamerkan mereka. Kepada larian dari Victor Maya itu yang agak bahaya. Akhir. Kalau macam itu pun tak foul, saya tak pasti. Masih ada lagi advantage yang diberikan. Arif Aiman, cantik turningnya, masuk terus dalam kesan penalti. Arif Aiman, what a try, good effort dari Arif Aiman yang digerakkan, yang dimulakannya sendiri daripada luar kawasan penalti.
Ya, saya cukup teruja dengan pertukaran kelajuannya daripada satu turning terus untuk mencari ruang dan juga satu peluang untuk dirinya. Dia telah berjaya dan juga bijak untuk melakukan satu turning yang kebiasaannya dia akan lari ke tepi, tapi kali ini dia lari ke tengah. Botol air habisnya ni. Kalah player kita. Jose sayang. Akhirnya dipersalahkan untuk free kick pada pasukan Kyrgyzstan. Semangat tinggi, semangat juang yang cukup baik dipamerkan. Ketinggalan seolah-olah nampak macam tidak ada harapan, tetapi berpunca daripada gol sendiri. Kyrgyzstan, kita nampak ada sedikit keletihan, Ani. Ya, sudah pasti. Kita telah menggerakkan bola dengan baik daripada sebelah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu setiap kali akan memenatkan pemain-pemain Kyrgyzstan. Penalti yang pernah satu klub dengan Paulo Josue. Free kick kepada pasukan Kyrgyzstan. Hendrik Dos Santos membuat satu hantaran pendek, tapi sayang free kick itu tak dapat diambil pantas. Paulo Josue, peluang kepada Malaysia ketika ini, rempatan. Melayang bola itu melewati pintu gol. What a chance kepada Paulo Josue dan juga Malaysia. Ya, sedangkan Faisal di sebelah kanan, Akia di sebelah kiri. Tetapi ini memang untuk Paulo Josue yang sangat yakin dengan kebolehannya daripada jarak seperti ini. Tetapi apabila kita lihat dia jauh melewati palang, sudah pasti kita akan lihat kenapa tak passing. Tetapi Paulo Josue kalau daripada kedudukan tu memang kena shoot. Dia membuat keputusan yang pantas. Kena. Baik. So, apa option lagi? Kita ada seorang lagi pemain yang boleh kita bawa masuk di sini, Ani. Penalty. Pendek tolakannya untuk Faisal Halim. Hantar, cantik dadaan yang dilakukan oleh Paulo Josue. Sayang, terlepas sedikit. Komino. Bantuan diberikan oleh Akhir Rashid. Davis juga membantu. Kita sampai, tapi close control yang ditunjukkan oleh Arif Aiman. Peluang di sini untuk Malaysia dan Faisal Halim. Yes! 4-3. Malaysia di depan. Malaysia mempunyai peluang untuk memenangi perlawanan ini. Betul lah ungkapan comeback is real. Betul-betul comeback yang kita sini. What a move dan what a goal dari Faisal Halim dan juga Harimau Melaya. Wow. Larian Arif Aiman, gandingan beliau bersama Hendrik, kemudian Faisal yang betul-betul berada tepat untuk hantaran tersebut. Tak ada peluang untuk penjaga gol, tetapi kedudukan pemain-pemain Kyrgyzstan boleh dipersoalkan. Apabila Arif berlari dengan bola, mereka hanya melihat kepada Arif. Kesemuanya terlupa pemain-pemain yang lain, dan kita berterima kasih kerana Faisal Halim bakal memberi kita kemenangan pada malam ini. Biarpun bukanlah persembahan man of the match, tetapi who cares? Gol itu adalah gol yang bersama-sama dengan pasukan kebangsaan. Dikala kita hanya memerlukan 2 minit saja lagi untuk kita menoktahkan game kali ini dengan pungutan 3 mata. Colokan yang cukup sedap untuk disempurnakan dan disudahkan oleh Faisal Halim. Terima kasih, Miki.
Dikala ramai yang agak kecewa, 3 gol menembusi dapat 3 gol lagi. Tetapi saya rasa yang ini yang paling-paling menyeronokkan dan juga paling-paling important dalam kariernya Syarani. Dan kita lihat satu hantaran bahaya tepat kepada Shihan. Berdegup, bergetar jantung ini. Hampir luruh untuk melihat satu hantaran. Ya, dan tak ada offside ya. Kita sangat bernasib baik ketika kita sedang mendahului dan boleh membiarkan Erbal Atabayev berada keseorangan. Corbin Ong perlu mengambil tanggungjawab di situ. Mungkin Shihan juga boleh keluar sedikit untuk membantu pertahanannya. Faisal Ali mungkin akan meninggalkan permainan ini akibat kecederaan untuk membolehkan Sumareh masuk. Dia skor gol yang terakhir dengan pasukan negara ialah ketika seri 1-1 dengan China pada 9 September yang lalu. Mohamadu Sumareh masuk untuk dia bermain buat kali yang kedua menentang pasukan Kyrgyzstan dan juga untuk mendapatkan caps yang ke-31-nya dengan pasukan negara ini. Come on guys, sikit lagi untuk catatan bersejarah menewaskan Kyrgyzstan dan juga kemenangan yang penting dalam pusingan kelayakan Piala Dunia. Sepakan penjuru kepada Kyrgyzstan nun di seberang sana. Ramai yang mahukan Amar Ibrahim menamakan permainan ini. Penjaga gol naik ke atas untuk menembus kesilapannya. Clearance dilakukan oleh Daniel Ting. Dihantar semula ke dalam kawasan penalti. Dikeluarkan oleh Corbin Ong. Malaysia masih lagi ditekan. Dan dikeluarkan oleh Stuart Wilkin. Amar tiuplah whistle itu. Tapi dihantar ke dalam kawasan penalti oleh Shukrov. Oh, tidak. Free kick kepada Shihan dan juga Malaysia. Oh, situasi yang cukup mendebarkan lagi. Ramai yang dah tak percaya. Ramai yang sudah bangun. Kita melihat bagaimana situasi dia ni. Ya, di sini Shihan hanya menunggu tepat pada kedudukannya, tidak attack bola. Saya rasa dibantu oleh pengadil ya, keputusan tu. Keputusan seperti itu untuk melihat dan khalas. Tamat permainan. 4-3, 7 gol, 3-1 ketinggalan. Bangkit dengan gol-gol yang menakjubkan. Biarpun bukan permainan terbaik, tetapi yang penting result itu, keputusan itu. 4-3 kemenangan yang dicatatkan tepat pada pukul 10.59 minit malam 16 November 2023. Dan pelukan tahniah dari Azri Ghani dan juga Sheikh Izan. Terima kasih Kim Panggon, Kamsahamnida. Terima kasih guys di atas kemenangan ini. Kemenangan yang cukup bermakna dalam sejarah bola sepak kita, dalam perjalanan kita untuk ke World Cup dan juga ke Piala Asia. Kemana hendak mencari lada? Ke hujung kebun sebelah timur. Menang itu tanda usaha. Ke dalam hati, ayo kita bersyukur. Malaysia 4, Kyrgyzstan Republic 3 dalam perlawanan yang penuh dengan drama, aksi, mendebarkan, mencemaskan, tetapi tahniah untuk Malaysia. Woo.